Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dan Ustaz kembali. Jadi tajuk kumpulan kami ialah potensi dan cabaran penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam bidang dakwah. Jadi saya akan perkenalkan dulu ahli kumpulan saya. Jadi kumpulan saya yang dari kiri itu ialah Abdul Rahman, yang tengah Adam Najmuddin, dan yang terakhir saya lah, itu Adam Haris. Jadi yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan Artificial Intelligence ni? Jadi menurut ensiklopedia, AI ni dia merujuk kepada salah satu cabang sains komputer yang memfokuskan untuk dalam pembangunan sistem atau mesin, yang mana sistem atau mesin ni dia boleh melaksanakan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI ni dia mampu untuk memahami bahasa, mengenali pola, menyelesaikan masalah serta membuat keputusan secara autonomi. AI ni atau dikenali sebagai Artificial Intelligence ni, dia juga boleh mensimulasikan fungsi kognitif. Contohnya pembelajaran, persepsi, penalaran. Dan AI ni dia boleh meningkatkan kecekapan dalam pelbagai bidang teknologi dan kehidupan seharian kepada manusia. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada potensi AI dalam dakwah. Okey, yang pertama, kita dapat pemahaman dan analisis data yang besar demi keperluan dakwah, iaitu bermakna AI juga berperanan penting dalam analisis data yang berskala besar, yakni big data, untuk membantu dalam merancang strategi dakwah yang lebih berkesan. Dan melalui proses pemprosesan data dari platform media sosial, blog dan forum, AI dapat mengesan trend dan minat masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan agama dan moral. Seterusnya, dengan memanfaatkan analitik AI ni, organisasi dakwah boleh mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh umat di pelbagai kawasan dan menyesuaikan kandungan dakwah agar lebih relevan. Okey, yang kedua adalah penyebaran dakwah yang lebih luas dan efisien. Salah satu potensi besar kecerdasan AI ni dalam dakwah ialah kemampuannya dapat meluaskan penyebaran dakwah kepada khalayak yang lebih ramai dan lebih luas dengan cara lebih efisien. Dengan teknologi macam seperti bot, chatbot, assistant virtual, mesej dakwah ni boleh disampaikan dalam pelbagai bahasa dan format, dan ianya boleh diakses pada bila-bila masa oleh pengguna seluruh dunia. Bagi contoh, AI ni boleh digunakan untuk menterjemah kandungan agama ke dalam pelbagai bahasa yang dengan ketepatan yang semakin baik dan memudahkan mesej Islam ni disebar tanpa halangan bahasa. Jadi lepas kita dah tengok definisi AI, kita dah tengok potensi AI, jadi kita akan pergi kepada cabaran penggunaan AI ni dalam dakwah. Jadi cabaran pertama, AI ni dia belum ada bukti atau contoh yang selamat untuk digunakan. Jadi seperti yang saya dah bentang tadi dekat definisi AI, yang mana AI ni dia boleh melakukan tugas canggih seperti dia boleh tengok, dia boleh melihat, dia boleh memahami bahasa, boleh bagi kita cadangan, contohnya robot humanoid dan ChatGPT. Tapi untuk zaman pada masa kini belum ada lagi robot yang boleh bantu dakwah ni secara berkesan dan optimum, dan ianya dijamin selamat untuk digunakan. Boleh jadi robot yang kita guna itu disalahguna, digodam atau digunakan untuk kerja jenayah. Risiko terbesar ialah AI yang mengawal robot boleh mengancam populasi manusia jika disalahgunakan. Akhir sekali, penggunaan AI perlu dikawal untuk mengelakkan bahaya kepada manusia. Seterusnya, kita pergi kepada cabaran penggunaan AI dalam dakwah yang kedua. Jadi cabaran penggunaan AI dalam dakwah yang kedua ialah kesahihan maklumat. AI mempunyai had seperti kesukaran memahami konteks dan proses kompleks. Ianya bagus bagi mengenal corak dan data, tapi kurang memahami maksud, seperti sarkasm atau gaya bahasa. Contoh-contoh, kita cakap tentang bahasa kita lah, bahasa contoh kita pakai lorat Kelantan kan. Mungkin AI tu takkan faham apa yang kita cakap.
Jadi dalam konteks dakwah Islam, AI sukar mengenalpasti dalil sahih kerana lambakan maklumat yang tidak ditapis. Oleh itu, maklumat daripada AI tidak dapat dipastikan kesahihannya dan perlu dirujuk kepada kitab atau guru. Sebenarnya, AI masih mempunyai banyak kekurangan, terutama dalam memastikan kesahihan maklumat agama. Apa yang kita dapat simpulkan daripada pembentangan kita hari ini, AI ni mempunyai batasan yang tertentu, seperti ketidakmampuan memahami konteks yang lebih mendalam dan kesulitan dalam mengenal pasti maklumat yang sahih, terutama dalam hal dakwah Islam. Sebab AI ni dia tak dapat cari lagi maklumat Islam yang terdahulu yang ada dalam kitab-kitab lama. Jadi dia tahu yang baru je. Walaupun AI sangat baik dalam mengenal pasti corak dan menganalisis data, ia sukar untuk memahami makna yang lebih halus seperti sarkazm dan bahasa kiasan yang biasa digunakan oleh manusia. Hal ini menyebabkan AI tidak dapat memastikan kesahihan dalil agama kerana terdapat lambakan maklumat yang tidak ditapis dalam sistemnya. Kesimpulan akhir dalam tajuk ini ialah maklumat daripada AI ni kita tak boleh ambil semua bulat-bulat tanpa rujukan dan sumber yang sah. Contohnya seperti dalam kitab ataupun guru yang pakar. AI ni masih dalam panduan, masih memerlukan panduan manusia untuk memastikan ketepatan dan kesahihan, terutamanya dalam menyampaikan dalil yang tepat dan boleh dipercayai. Sekali sekali, AI masih belum digunakan sepenuhnya dalam dakwah tanpa penglibatan manusia untuk menjaga integriti maklumat.